asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa jua kebaikan, nikmat, kesenangan yang engkau dapati, maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa jua bencana menimpamu, maka ia adalah daripada kesalahan dirimu sendiri. Dan kami telah memutuskan engkau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh umat manusia sebagai seorang rasul yang membawa rahmat. Dan cukuplah Allah menjadi saksi yang membuktikan kebenaran hakikat ini. Yang muliakan pengurusi surah Al-Kautsar, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, datuk-datuk, datin-datin, ustaz, ustazah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur pada Allah. Yang kedua, lama tak main berubah. Lama tak main berubah surau. Kapet menjadi hijau. Tapi LCD pula tak ada, hilang. Hilang pun. Malam tadi hilang. Malam tadi hilang. Musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di mana yang dimaklumkan saya menggantikan Fadil Ustaz Uda Kasim. Taklah sehebat kan orang yang menggantikan yang hanya mengisi kekosongan. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga Ustaz Uda Kasim selamat dan dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai insya-Allah. Ayat dalam surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan apa jua kebaikan, nikmat yang Allah berikan tu, yang kita nikmati sekarang ni adalah merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua orang sedia maklum, semua orang tahu. Dalam surah lah, hadilah Allah wa'ala. Dalam surah ini semua tahu, kata ianya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga tahu bahawa sebarang ataupun apa jua bencana yang berlaku kepada kita sebelum ni berlaku dengan kemaraunya, alhamdulillah sekarang dah Allah turunkan hujan dengan jerubunya. Selepas Allah turunkan hujan, hilang jerubunya, dengan kita sekarang ni kapal terbang pula. Itu semua bencana-bencana yang Allah timpakan itu di atas kesalahan kita. Dan Allah nak bagi tahu kata jangan duk hidang dah arah atas kapal terbang. Mungkin lah, tapi kita tak fikir kat arah tu kan. Atas kapal terbang mas ada arah, ada arah. Perempuan pramugari masih mendedahkan aurat. Itu semua kita boleh buat. Kalau kita mempunyai kuasa, kita akan buat. Kita akan wajibkan pramugari menutup aurat. Dan kita akan haramkan arak di atas penerbangan kita, kapal terbang kita. Kapal terbang orang lain lantak pergi lah. Tapi kalau kapal terbang kita, kalau kita ada kuasa, kita boleh buat. Maka insya-Allah moga-moga Allah berikan kekuasaan kepada kita untuk kita melaksanakan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita buat, mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan benda-benda itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Allah kata yang kita sebut tadi, kesalahan itu adalah ataupun bencana itu adalah kesalahan daripada diri kita sendiri. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengoklah para sahabat ni, satu cerita daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Abu Hurairah ni dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi ni dia tak ada lain. Dia satu, minta ampun dosa. Yang kedua, minta supaya masuk syurga. Sahabat Nabi itu dah. Kita kalau berdoa, minta kaya, minta tambah bini seorang lagi, kan? Macam-macam kita punya permintaan. Tapi sahabat-sahabat dia tak. Sahabat-sahabat hanya minta tu je.
minta Nabi doakan kepada mereka, dan juga minta Nabi ni doa mereka supaya masuk syurga. Maka satu hari Abu Hurairah ni, kenal Abu Hurairah ni datang berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi supaya bagi tahu kepada dia, apakah benda yang boleh aku buat ni menyebabkan aku masuk syurga. Abu Hurairah minta dekat Nabi supaya bagi tahu dekat dia, supaya bila Nabi bagi tahu benda-benda tu, yang perkara itu boleh menyebabkan dia masuk syurga. Abu Hurairah. Maka Nabi sebutlah 4 perkara. Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah 4 benda yang kamu kena sentiasa buat, yang kamu akan berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi SAW bagi tahu kepada Abu Hurairah, absyis salam. Apa dia? Absyis salam, menyebarkan salam. Kita ni, di mulut kita ni kena sentiasa ada salam. Jumpa bagi salam, jumpa bagi salam. Para sahabat Nabi ni punya cari cara ataupun cari jalan macam mana mereka nak bagi salam kepada Nabi. Tak ada ruang untuk mereka memberi salam kepada Nabi, sebab Nabi dulu bagi salam. Dia orang baru Nabi kata assalamualaikum. Nabi yang memberi salam. Cari sampai ada sahabat tu berselindung di sebalik dinding rumah ni, nak bagi salam kat Nabi, tak bagi Nabi, tak dan juga. Maknanya Nabi ni lagi cepat. Lidah Nabi ni fasih dengan salam. Kita hello kan, angkat telefon, hello kan. Mula-mula kali dah hello. Kan dia. Kalau angkat assalamualaikum, cantik. Tu cantik. Ni kalau angkat hello, assalamualaikum, baru assalamualaikum, nombor 2 baru assalamualaikum. Jadi Nabi kata absyis salam. Dalam lidah kamu ni sentiasa memberi salam, menyebarkan salam kepada sesiapa pun. Jangan pula dengan Cina bagi salam juga. Dan dengan sesama kita, main masjid, main surau, bagi salam. Bagi salam. Nak tulis mesej pun sama juga, mulakan dengan salam. Ni tak tulis tujuan. Main start rumah aku. Nak bagi salam dulu, assalamualaikum. Tapi tak askum. Askum dia. Yang lagi lagi. Salam, tulis salam. Kan? Macam-macam. Tulis bagi penuh apa salahnya. Kan? Dia kira satu juga, satu hantar mesej juga. Tulis assalamualaikum. Mulakan dengan salam, dan kita jawab telefon pun ataupun kita telefon orang pun assalamualaikum. Duduk luar. Waalaikum. Macam kita jumpa orang. Macam itulah. Kan kita absyis salam, menyebarkan salam. Biasakan lidah kita ni sentiasa ada di lidah kita memberi salam. Yang kedua, kata Nabi bagi pesan kepada Abu Hurairah ni, biasakan bagi orang makan. Yang ini belanja kawan-kawan, terutama sekali belanja orang yang kurang berada. Ataupun belanja kawan-kawan pun tak ada masalah lah. Absyis ta'am. Absyis ta'am. Biasakan bagi orang yang belanja makan, atau bagi orang makan. Buat kenduri, panggil orang yang layak ni, panggil sama-sama. Cuba tengok orang kaya buat kenduri kahwin anak dia di hotel, panggil orang kaya-kaya. Sedangkan Nabi kata buat kenduri ni bagi orang yang kurang upaya ataupun kurang kemampuan makan. Kita buat kenduri panggil orang yang kaya-kaya makan, tak sampai maksud yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Maka panggillah. Kalau kita buat kenduri kahwin anak kita, panggil mak tafis mana mai, ataupun panggil mana anak-anak yatim daripada rumah-rumah anak yatim, panggil mai makan. Betul? Mereka ada van, dia orang ada kenderaan, dia orang datang bagi duit minyak, mai makan. Balik. Puluk tak ada. Orang minta puluk tak. Dia panggil mai makan pun kena puluk juga. Tahu betul. Panggil orang yang berkelayakan, ataupun belanja orang yang susah, ataupun belanja kawan-kawan kita. Tak semestinya setiap hari TO secawan, roti canai, keping jadi ya. Tak semestinya nasi halal. Kalau nak belanja kena nasi halal. Kawan pun. Kalau nak belanja sekadar kopi O dengan teh roti canai, tak payah.
Nak belanja paling kurang nasi Arab. Tak perlu nasi sampai nasi Arab. Jangan belanja rokok lah. Ada pula belanja kan. Kalau tengok rumah kenduri tak tahulah di pekan-pekan ni wallahualam. Tapi kalau kenduri di kampung-kampung, sedia tuan rumah sedia rokok. Untuk geng nak lewat ni, untuk geng nak buat kerja ni, rokok berkotak-kotak. Nampak? Ni kita yang membudayakan. Kita, siapa dia lagi? Maka yang kedua Nabi kata, melazimkan ataupun biasakanlah bagimu belanja ataupun beri orang makan. Nabi kata akan masuk syurga. Yang ketiga, wasilul arham, iaitulah menghubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim, terutama dengan adik-beradik, dengan ibu ayah. Ibu ayah terutamalah. Ibu ayah, kalau yang ada lagi lah. Kalau yang ada lagi ibu ayah, maka jangan putuskan hubungan kita dengan ibu dan ayah. Ibu ni seorang yang Allah berikan keistimewaan kepada kita. Orang yang paling ikhlas sekali bekerja untuk kita adalah ibu. Tak ada orang lain yang lebih ikhlas daripada ibu kita bekerja untuk kita. Ibu kita paling ikhlas. Yang kedua ayah. Ikhlas sungguh. Kita sakit demam apa, satu kisah yang kita bawa. Satu kisah lagi, satu hari Sayyidina Umar ketika mana dia menjadi khalifah, keluar bersama dengan sahabat-sahabat, jalan nak pergi ke masjid. Di pertengahan jalan Sayyidina Umar jumpa dengan seorang perempuan yang sedang mendukung ayah dia, dukung atas belakang ni. Lalu Sayyidina Umar pun tanyalah, bagi salam kepada perempuan tadi. Sayyidina Umar tanya kepada perempuan tadi, apa hang ni duk buat susah-susah macam ni? Kan maksudnya apa dia? Maksudnya apa yang hang sampai macam ni sekali, duk dukung ayah hang, duk buat kerja depan rumah ni, duk dukung ayah, apa yang letak dalam ayah tu, hang mainlah buat kerja. Maka perempuan ni jawab, ayah aku ni bila tak nampak di depan mata dia batang tubuh aku, maka dia akan panggil aku, bahkan merengek-rengek macam kebudak-budakan. Tengok dalam kitab apa, Muhimmah fi ilmi hadis, ada kisah tu dirakamkan. Merengek-rengek macam kebudak-budakan. Kita ni tuan-tuan, dan kita lahir sebagai budak, nak macam mana? Tak dapat kan teriak, tak dapat teriak, tak nampak ibu dia teriak. Tengok anak kita lah, tak nampak muka ayah, tak nampak muka mak, teriak langsung lah. Itu budak. Nanti bila kita tua sangat pun, dia jadi nyanyok tu, macam tu juga. Jadi kan tu lah, dia jadi perangai budak-budak balik. Jadi perangai budak-budak balik, berak dalam pampers, tu budak-budak. Kalau kita dipanjangkan Allah umur sampai macam tu, jadi balik perangai budak-budak. Sama macam dengan ayah perempuan ni. Perempuan ni jawab, ayah aku ni tak boleh aku tinggal dia. Kalau dia tak nampak aku, dia akan panggil aku dalam keadaan merengek-rengek. Maka oleh sebab macam tu, aku pun ambil ayah aku, dukung atas belakang aku. Maka Sayyidina Umar kata, beruntunglah kamu telah melaksanakan hak kamu kepada ayah kamu. Ada Sayyidina Umar kata kepada perempuan tadi. Dan Sayyidina Umar doa kepada perempuan tadi. Maka Sayyidina Umar pun kata, hang telah melaksanakan hak hang kepada ayah hang. Maka perempuan tu jawab balik, Salah kamu wahai Amirul Mukminin, kamu salah. Perempuan tu kata, hang salah Sayyidina Umar. Kan? Hang salah wahai Amirul Mukminin. Sayyidina Umar pun terkejut lah, sebab apa salah pula. Sampai macam tu sekali khidmat dia kepada ayah dia, tiba-tiba perempuan tu kata, masih lagi tak cuy. Lalu perempuan tu kata, aku belum lagi menunaikan hak aku, dan tidak akan sampai hak aku terhadap ayah aku. Sebab semasa aku kecil, ayah aku menjaga aku. Aku teriak, aku menangis, dia tak pernah rasa untuk marah. Aku berak, aku kencing, dia basuh dengan keadaan lapang dada. Ayah kita berak, mak kita berak lah dalam kelas kampus, basuh juga, tapi dalam hati ni busuk. Kita, aku demam, ayahku doakan, ibu aku doakan kepada aku supaya sihat. Ada anak kalau ditakdirkanlah kena penyakit yang kritikal, doktor kata tak lambat lah,
Abah doa apa? Ayah doa apa? Ya Allah, penyakit anak aku ni hantar mai kat aku. Betul? Itu mak ayah. Tapi kalau anak jaga ayah, anak jaga mak, macam mana? Jaga memang elok. Mak nak makan bagi makan, mak nak mandi bagi mandi, memang jaga. Tapi dalam hati ni ataupun dalam doa ni, ya Allah pemudahkan urusan mak aku. Bahasa tu cantik, tapi dalam hati apa dia? Ambil cepat sikit. Anak-anak. Maka itu sebab perempuan tu kata kepada Sayyidina Umar tadi, kamu salah ya Amirul Mukminin, kamu salah. Sebab aku ada perasaan tu. Walaupun nampak aku buat kerja memang betul, orang tak pernah orang buat. Aku dukung ayahku nak pergi mana pun, dukung ayahku pergi mana pun. Tetapi dalam hati aku ni, aku dah tak larat dah jaga. Dah lama aku jaga, aku dah tak larat dah. Aku pun nak bebas macam dengan perempuan-perempuan lain. Aku pun nak bebas macam dengan remaja-remaja lain. Maka dalam hati aku ada macam tu, supaya Allah ambil ayah aku. Maka aku tidak menunaikan hak aku. Tu perempuan tu, Masya Allah. Kita dengar tu betul. Betul ni betul. Kita macam tu kan? Kita macam tu. Maka hubungkan silaturahim sesama keluarga kita terutamanya. Lepas tu sesama kita, jangan putuskan silaturahim. Yang keempat, Nabi kata kalau nak masuk ke dalam syurga, Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah, wasalli wan nasi niyam, bangun sembahyang ketika mana manusia lain tidur. Nabi kata nak masuk syurga, Nabi kata wasalli wan nasi niyam, sembahyang ketika mana manusia lain tidur. Maksudnya apa dia? Tiap kamu lihatlah. Ini di antara benda yang Nabi bagi tahu kepada Abu Hurairah ketika mana Abu Hurairah datang berjumpa dengan Nabi, tanya benda yang boleh membolehkan benda-benda tadi ni, membuatkan diri Abu Hurairah ni boleh masuk surga. Maka Nabi bagi 4. Nabi bagi 4 perkara ni. Maka Abu Hurairah melaksanakan perkara-perkara ini. Maka juga kita mengambil apa yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah untuk diri kita. Kita pun nak masuk syurga juga. Kita pun nak masuk syurga juga. Dalam kita menjalani ataupun nak melaksanakan benda-benda ini, kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ujian-ujian yang ada. Nak bagi salam ni cerita memang senang, tapi macam payah nak buat. Macam payah nak buat. Masya-Allah, kita akan biasakan diri kita, lidah kita untuk memberi salam. Utamakan memberi, jangan tunggu bagi jawab salam je. Bagi salam dia pahala lebih daripada jawab salam. Maka tu sebab sahabat-sahabat berlumba-lumba nak cari ruang nak bagi salam kat Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Duk nyorok di belakang pokok ni kan, Nabi mat. Assalamualaikum. Nabi dah assalamualaikum. Dia baru doa, Nabi assalamualaikum lah. Maka tak sempat Nabi. Itu sebab Nabi lidahnya fasih dalam memberi salam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak bangun sembahyang malam, nak hubungkan silaturahim, kita nak belanja kawan, ini semua ni dia akan ada halangan-halangan dia. Setiap orang akan ada halangan dia. Nak belanja tu iblis mai, bisikan mai, duit tak ada, macam-macam. Yang tak payah belanja lah, dia kan tak pernah belanja. Mana nampak? Bisikan mai. Nak belanja apa? Dia kan pernah belanja hang pun. Hang nak belanja apa? Saya lagi kan nak tu minyak betul. Macam-macam mai. Macam-macam mai. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Dalam bab yang pertama, Imam Ghazali sebut dalam bab ilmu dan makrifat, dalam bab yang pertama, Imam Ghazali senaraikan bentuk ujian dan godaan kepada kita. Bentuk ujian dan godaan. Imam Ghazali bagi 8 benda ataupun 8 bentuk ujian dan godaan yang kita semua hadapi. Untuk kita menjalani hidup kita ni hingga bertemu dengan Allah, kita akan ada 8 ujian. 8 ujian ni dipecah kepada 2, 4, 1 bahagian, 4 lagi, 1 bahagian.
Bahagian yang pertama, yang 4 ni, Imam Ghazali kata ujian dan godaan bersifat wajib. Maksudnya apa dia? Maksud dia yang kata wajib ni, dalam diri kita ni mesti ataupun wajib ada 4 ni. Dalam diri Nabi pun ada 4 ni, dalam diri kita semua ada 4 ni, bentuk ujian dan godaan. Dan bahagian yang kedua, yang 4 lagi tu, yang dikatakan ujian dan godaan bersifat tidak tetap, ataupun yang dikatakan ada orang yang diuji benda 4 ni, ada orang yang tidak diuji 4. Kalau 4 tu dah ada dah, tambah lagi 4, 8, teruk. Maka yang wajib ni kita tengok yang wajib ni memang yang pada diri kita semua ada. Diri saya ada, diri kita semua ada. Yang kata 4 ni, yang wajib ni. Yang pertama Imam Ghazali sebut ad-dunya. Dunia merupakan ujian dan godaan kepada kita. Semua orang yang hidup atas dunia ni ujian. Dunia ni ujian. Ujian macam mana? Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu ujian. Dunia ni bagi orang beriman sijin. Apa dia? Penjara. Wa jannatul kafir. Dan dunia ni syurga bagi orang kafir. Itu ujian. Dunia ni ibarat penjara bagi kita. Kalau kita menganggap dunia ni sebagai syurga, nak buat apa saja pun boleh, nak minum arak pun boleh, nak hidang arak atas kapal terbang pun boleh, nak buat apa pun boleh, nak buat konsert sampai mati-mati pun boleh. Itu tahu. Tuan-tuan, siapa yang anjurkan konsert ni? Tak boleh anjurkan. Sampai mati. Dia kata kita jangan pandang negatif, kita pandang dari sudut positifnya. Dia boleh mendatangkan keuntungan kepada negara. Penampak tak usah. Nampak untung. Saya dah duduk cakap dengan seorang abang kan, abang. Saya duduk di Perlis duduk dengan mak dia. Jadi mak dia tu mak angkat saya, dia kira abang angkat saya lah. Kan keluarga tu keluarga angkat saya, abang lah sebelum. Saya masukkanlah video yang duk nari tu kan. Yang duk nari tu saya masukkan dalam Facebook. Saya kata tak pelik kalau anak muda ramai pergi melihat konsert sampai mati-mati. Cuba tengok ibu-ibu dalam mesyuarat mereka pun ada tarik nari. Kan abang tu jawab. Dia jawab apa? Dia jawab, kita kan beriman. Orang yang beriman tak pergi. Apa nak sibuk dia kata. Bagi orang yang pergi, dia tidak mempunyai iman. Dia jawab macam tu. Benda bila ada, kita nak pergi ya? Lepas tu dia kata pula yang ramainya orang pagi. Aduh, terbakar aku. Saya kata, saya tak berani lah bang. Saya tak berani nak kata orang UMNO pi. Saya tak berani kata. Tapi yang saya berani kata, menteri pi rasmi. Menteri yang rasmikan. Maka saya berani kata, itu tugas dia. Itu tugas dia. Kita cerita, Nabi dalam satu jemputan daripada sahabat, kenduri, kahwin, ada tari nari, ada hiburan. Nabi tak pergi. Nabi tak pergi. Saya pun masuk dalam tu, Nabi tak pergi. Sengak tak jawab lagi, tak tunggu, jawab. Maknanya Nabi tak redha. Nabi tidak redha dengan majlis tu. Bukan Nabi tak suka kepada kawan yang jemput ni tak. Nabi tak suka dengan program tu. Sampai mati tu, tak mati. Dia kata apa? Itu sebab dadah. Sebab dadah. Siapa yang memberikan mereka kuasa untuk boleh melaksanakan program itu? Siapa yang memberikan kuasa? Tak kita. Kita tak lah, saya tak undi tu kan. Yang pasti saya tak undi tu. Rakyatlah
lah yang memberikan kuasa kepada mereka, maka barang sesiapa yang mengundi mereka turut sama mendapat dosa seperti mana mereka dapat dosa. Contoh, benda ni tu kita kata undi kawan ni dapat syurga, dapat pahala. Dia dapat pahala masuk syurga. Undi orang yang buat maksiat dapat dosa. Bila dosa masuk mana? Neraka. Itu jelas lah. Video. Dunia tuan-tuan, dunia. Maka benda yang hati kita suka nak buat, kadang-kadang tak dibenarkan oleh agama. Itu dunia. Tak boleh kita ikut semua dunia. Jangan kita menjunjung dunia, kita menjinjing akhirat, kata ulama. Jangan. Kamu hendaklah menjunjung akhirat, menjinjing dunia. Kalau kamu menjunjung dunia, kamu menjinjing akhirat. Kalau akhirat yang kamu jinjing itu tercicir, yang tinggal kepada kamu adalah dunia, maka binasalah kamu dan kamu akan berada dalam golongan yang Allah sebut golongan yang rugi. Itu kalau ada dunia, dia jinjing akhirat, akhirat tercicir, tinggal dunia. Kalau yang dunia pun yang dijunjung tak dapat, macam mana? Hidup atas dunia susah, fakir miskin, dunia tak ada, tak dapat kemewahan dunia, tak dapat kelazatan dunia. Akhirat pun tercicir juga, macam mana pula jadi golongan? Maka ulama pesan kepada kita, junjunglah akhirat, jinjing, dia arahkan supaya jangan buang dunia, jinjing dunia. Maka kata dunia kita ikut, hanya kita menjinjingnya. Kalau tercicir dunia, masih ada akhirat yang kamu junjung. Kejar akhirat, dunia datang kepada kita. Kita buat kerja akhirat, dunia mai kat kita. Kalau kita buat kerja dunia, akhirat lari daripada kita. Banyak bukti-bukti kan. Bukti-bukti kita tengok ulama-ulama. Yusuf Qaradawi dia buat kerja dunia kan. Mana ada dalam masa dia tu buat kerja dunia, nulis, cakap kan. Itu dia kerja dia. Mana ada nak pergi jual burger? Mana ada? Tak ada. Tak ada nak pergi Tesco pun tak ada. Kita sempat pergi Tesco nya, pampir dah lagi. Mancing pun dah kita. No. Maka tengok hidup macam mana. Bila dipanggil mai ke Malaysia, kapal tiket, kapal terbang dibayar pergi balik. Betul? Daftar, lepas tu beri hotel, payah. Betul tak? Dunia datang kepada dia. Dia tak minta pun. Itu terbukti yang kata bila kita buat kerja akhirat, dunia datang kepada kita. Maka ujian yang pertama, kita kena ingat dunia dan Nabi pesan sebagai penjara bagi kita. Ada benda yang kita tak boleh buat. Orang yang duduk dalam penjara, dia tak boleh buat semua benda. Bagi kita yang duduk di luar ni, nak buat apa pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Jadi dunia ni penjara bagi kita orang beriman. Ada benda yang kita tak boleh buat. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali sebut ujian dan godaan bersifat wajib ni. Yang kedua, al-insan, manusia kan? Manusia. Kita semua hidup dikeliling kelalang kita. Siapa dia? Manusia. Melainkan kalau kita tazen, anak dapat tombak jatuh dalam hutan. Lepas tu gajah ambil belah kan, dalam gambar tazen tu kan. Jatuh daripada kecil dan sampai besar, gajah belah, rimau belah. Jadi Quran pun dia tak tahu, hadis pun dia tak tahu, apa pun dia tak tahu. Yang dia tahu cari makan. Tak apa. Tak sampai Islam pada dia, tak ada masalah. Jadi kita ni yang dah sampai Islam kepada kita, yang ada manusia yang datang memberikan peringatan kepada kita, ni dia. Lepas tu Allah berikan pula kepada kita isteri. Allah bagikan pula kepada kita anak-anak. Ingat kita lelaki ni, yang lelaki ni
bila kita mati nanti 4 orang yang akan bergantung dengan kita, orang lelaki. Suami lelaki ni 4 orang yang akan bergantung dengan kita. Kalau yang kahwin lebih, mungkin lebih. Yang saya kata 4 ni, kahwin seorang je. Yang kahwin seorang, yang kahwin 2 lebih. Siapa mereka? Yang pertama, isteri. Yang kedua, anak perempuan. Kan, anak perempuan. Yang ketiga, mak. Yang keempat, adik perempuan yang kematian ayah. 4 mereka ni akan bergantung dengan kita nanti. Kita baik dengan dah nampak nak masuk pintu syurga ni, tengok-tengok ada bini kita duk ada, anak kita duk ada, mak kita pun duk ada, adik perempuan kita pun duk ada. Isteri kata, abang nak masuk syurga. Dulu abang tak pernah pun bagi tahu saya. Abang tak pernah pun ajak main surau seorang-seorang. Kan, tapi bukan surau ni lah, surau ni. Surau ni semua main isteri. Abang tak pernah ajak saya pun. Abang tak pernah tegur saya pun. Kita keluar pergi sekali. Pergi pasar malam pergi sekali, abang tak pernah kata pun. Kan, tak pakai stokingnya, pakai baju t-shirt dengan pendeknya. Abang tak pernah tegur pun. Oh, abang nak masuk syurga. Tak boleh bang, tak boleh. Bini kena. Anak kata, ayah tak pernah tegur pun saya nak keluar rumah pakai seluar jeans ketat, pakai baju ketat. Ayah tak pernah kata apa. Ayah puji pula, lawa pula anak dara aku ni, turun muka aku. Kan? Puji pula ayah kat saya. Oh, ni ayah nak masuk syurga. Banyak cantik, tak boleh lah. Mak pula kata, abang nak masuk syurga. Dulu abang tak pernah tegur mak pun, tak pernah tegur pun mak. Mak nak pergi mesyuarat, pakai selendang letak atas kepala, janggut depan, abang tak kata apa pun. Oh, ni abang nak masuk syurga, tak boleh. Mak dia kata. Adik pula kata, abang tak pernah tegur saya pun. Abang duk bagi belanja je. Universiti abang bayar, abang bayar. Perbelanjaan saya di universiti abang bayar. Abang tak pernah tegur pun. Tiba-tiba ni abang nak masuk syurga, tinggal kami tak boleh. Allah kata, bawa kelima-lima ni masuk neraka. Kita nak boleh masuk syurga lah. Tapi dengan sebab mereka ni yang bergantung dengan kita, mereka kena masuk neraka, maka sekali dengan kita, Allah kata, buat masuk kelima-lima dalam neraka. Sebab tu kerja kita bukan untuk diri kita saja, untuk semua, isteri, anak kita, keluarga kita, mak kita, adik kita, masyarakat. Masyarakat. Sebab tu kata al-insan. Yang kedua. Yang ketiga, sudah pasti as-syaitan. Setan. Kan, setan. Orang kata panggil setan. Syaitan akan datang kepada kita, menggoda kita. Kalau kita tergoda dengan syaitan, bermakna kita gagal dalam ujian syaitan. Yang keempat, saya tak boleh panjang-panjang lagi, itu sebelah kali. Yang keempat, yang terakhir, ujian dan godaan bersifat wajib ni, yang keempat ialah hawa nafsu. Hawa nafsu semua kita ada kan? Semua ada. Syaitan pun akan datang kepada kita semua. Insan, manusia-manusia kita ada di keliling kalang kita, dunia pun ada. Mana kata yang ni wajib ada kepada kita. Hawa nafsu pun ada. Orang yang mengikut hawa nafsu, apa yang dicakap oleh Iblis tadi itu, semua yang disukai oleh hawa nafsu. Kalau kita mengikut hawa nafsu, maka kita gagal dalam ujian. Sebab Nabi, dia tidak mengikut hawa nafsu. Nabi ni, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi buat, Nabi cakap, Nabi apa pun mengikut wahyu, bukan hawa nafsu. Mengikut wahyu. Itu ujian dan godaan bersifat wajib. Ada pengujian yang bersifat tidak wajib ni, ataupun yang bersifat tidak tetap ni. Ada orang ada orang tak ada. Dan ada masa diuji benda tu, dan ada masa tidak diuji dengan ujian tu. Maka yang pertama, kata Imam Ghazali, ialah rezeki. Rezeki. Rezeki kan. Rezeki yang Allah bagi itu merupakan ujian kepada kita. Ujian kepada kita. Sama ada kita nak nampak tak, bila dapat rezeki, nampak tak orang sebelah keliling sekeliling kita, nampak tak?
Kan? Dianggap zalim, dianggap kejam oleh agama kalau kita ni tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jiran kita dalam keadaan lapar. Agama kata buat kita ni zalim. Kita tidur dalam keadaan perut kita kenyang sedangkan jiran kita kelaparan. Maka agama kata kepada kita zalim walaupun baru balik daripada masjid. Jadi rezeki itu bukan untuk kita sahaja, untuk manfaat orang lain dan mendapat kebaikan kepada kita. Kalau duk simpan makan seorang, maka dapat makan kebajikan tidak dapat. Penambahan kebajikan tak dapat. Kita ingat dah benda yang ustaz-ustaz lain sebut apa dia? Apa pencen kubur. Kan pencen kubur. Tak bisa dengar pencen kubur. Tak bisa dengar. Okey, dia sebut pencen kubur. Kalau kita pencen, kita kerja lepas tu pencen, apa dapat? Gaji kan? Tu ada pencen kerja. Ni pencen kubur. Dalam kubur ni kita sedia maklum bahawa dalam kubur kita dah tak boleh nak tambah pahala, betul? Tak boleh tambah dah. Faham kan? Anda faham kan? Duduk dalam kubur memang tak boleh tambah pahala, dah tak boleh bangkit nak semayang, tak boleh dah, nak puasa pun tak boleh dah dalam kubur. Maknanya tak dah berhenti dah. Kita pun bila dah pension jadi cikgu nak pergi pula sekolah, orang kata apa pula ni? Kan? Tak boleh pergi dah. Mana kata duduk di rumah je. Tak perlu mengajar dah, duduk di rumah. Gaji dapat tak? Dapat. Sama juga dalam kubur, kita nak kena juga cari pension ni, pension kubur. Dan disebut 3 ni. Kan 3 benda pension kubur ni lah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Ni pension kubur kita. Kita duduk dalam kubur pun tak buat apa, duduk masuk. Macam tu. Duduk masuk. Sedekah jariah. Lepas tu kata, sedekah jariah tu kita bagi. Hantar pergi mana mak Tafiz ke, hantar pergi mana rumah mana-mana ke. Kan, anak yatim mana yang kematian bapaknya, bagi. Pergi bagi. Jadi pahala kepada kita. Ataupun kita saralah seorang anak yatim, saralah siapa budak-budak mana ada mak Tafiz mana, saralah duit banyak kan. Tak ada lah, dalam bank tu banyak. Dalam bank banyak nanti saat ini untuk kegunaan masa depan. Depan kita lagi, depan mana lagi? Kena esok nanti je nak. Ini kena sakit apa Ustaz? Jangan Ustaz. Sakit kan insurans dah. Insurans pun masuk, simpan juga. Sebab kita nampak tu semuanya nak kira nak bagi hidup macam seolah-olah tak orang hidup. Nak jaga kan? Nak jaga. Tak jaga benda yang Nabi kata ni, yang kita boleh dapat free tanpa kita buat amal dalam kubur. Tak boleh amal dah. Tak boleh bangun nak buat dah. Maka dia datang masuk. Rezeki yang Allah bagi banyak-banyak, infak dalam bentuk jariah yang akan datang kepada kita. Rezeki tadi ni kita wakaf, banyakkan wakaf. Kalau kata nak beli wakaf ni, wakaf. Siapa nak beli berapa persegi kan, RM50 dapat sijil. Bagi RM10 sudah RM10 kan. Bagilah kalau boleh, bagi RM100, bagi RM200. Ini untuk guna kita, bukan untuk siapa-siapa. Sedap lah kalau aku bagi banyak, sedap aku nak lepas elok. Nampak? Kita nampak je tu. Kita tak nampak yang kita nak guna banyak nanti di dalam kubur nanti. Maka kalaulah kita boleh fikir macam tu, maka kita berjaya dalam ujian rezeki. Kalau kita hanya menganggap kata rezeki ni untuk kita saja, maka gagal kita dalam ujian rezeki kita. Yang kedua, ujian yang bersifat tidak tetap ni, yang kedua ialah musibah ataupun bahaya. Ada tak kita tak diuji dalam keadaan bahaya ni? Sekarang ni hak tu atas kapal terbang ni, tak tahulah jatuh ke, selamat ke, landing di lapangan terbang hantu ke, tak tahulah. Macam-macam dengan spekulasi dia, tak tahu apa nak jadi dengan kapal terbang tu, kita pun tak pasti. Kan satelit Australia kesan objek besar di laut Hindi. Lepas tu dah sampai dah, pasukan tu dah sampai dah, tapi nak cari tu payah. Laut bergelora pula dah. Kan?
Macam-macam tu lah. Australia hantar dengan satelit, Amerika hantar dengan kapal canggih dia kan, China pun hantar dengan satelit dia, Singapura hantar kapal selam kan. Kita Malaysia hantar untuk bomo. Malaysia hantar untuk bomo. Pelik juga lah Malaysia. Aku tak kerti ya. Siapa yang setuju dengan Tok Bomo dan surau ni? Angkat tangan. Jangan dia hantar kita pergi alam ghaib mampu. Kan? KJ ni kalau kau hantar pergi alam ghaib baru dia tahu. Oh, dia boleh hantar pergi alam ghaib. Tok Bomo ni kan buat macam. Oh, sembang tu sombong tu kan? Kalau Piramli ada, agak macam mana nak jadi? Piramli tak boleh hidup, lu kena setia. Aku buat filem, dia yang hampir tiru buat apa? Dia guna dam-dam ala kadam tu. Allahu Akbar. Tu kata kawan yang duduk di Mesir hantar gambar keratan Akbar di Mesir. Keratan Akbar di Mesir kata apa? Malaysia ni dalam mencari MH370 ni dah buntu sehingga menggunakan sihir. Nampak? Tak malu kita. Lepas tu kita arahkan pula pemuda pergi sembahyang hajat 2 hari lepas tu kan. Kita arahkan pemuda. Bukanlah saya arah, orang lain arahkan. Dia kata apa dia ustaz ni, apa ni, pandai-pandai arah. Orang lain arahkan, semua pergi sembahyang. Alhamdulillah, hampir dekat 2,000 juga datang untuk solat hajat. Kita nak tunjuk dekat ni, bukanlah tak buat apa-apa nak tunjuk-tunjuk ni, bukanlah kita nak tunjuk, kita nak padam balik tanggapan dunia tentang Malaysia. Hak buat Tok Bomo tu 2-3 orang ni. Kami ni orang Islam. Solat hajat mohon pada Allah. Boleh nak buat di surau, tapi kita nak bagi balik mak wartawan ambil. Orang Islam di Malaysia mohon pada Allah. Nak padam balik. Tuan-tuan, kau tak tahu kalau ada orang setuju dengan Tok Bomo. Bomo satu kan, kayu satu. Raja Bomo satu Malaysia. Kita pun pelik lah. Pelik. Macam keadaan dia. Dunia tu dunia. Allah hantar musibah tu dengan sebab siapa? Dengan sebab kita. Dengan sebab kita. Allah tahan daripada hujan turun 2 bulan kan. Hujan tak turun. Pokok sampai kering habis. Rumput-rumput atas dia kuning habis. Bukan timbul racun tak. Memang tak boleh hidup. Ayam tak ada. Tak hujan. Lepas tu main dengan jerubu pula. Kelang teruk kan. Kelang. Kan. Sampai tutup sekolah sehari. Nak nyawa pedih empuk. Pedih tekak. Mata pedih. Dengan jerubu. Tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut apa? Sebab apa Allah tahan hujan daripada turun? 2 ataupun 3 sebab yang Allah tahan hujan daripada turun. Yang pertama, ramai orang yang meninggalkan sembahyang. Yang kedua, kecoh pula apa? Menipu dalam timbangan. Dalam timbangan. Dan yang ketiga, ramai orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Ada? Tidak. Ramai mana orang tak sembahyang? Waktu ramai dah ni menipu dalam timbangan ni, peniaga menipu dalam timbangan. Lepas tu zakat tak buat peluang. Dan kali di Tanjung Karang tu masyarakat buat benda. Dia sebut sebab apa ni Allah tahan hujan tak turun ni, padi pun tak naik. Tanam bendi memanglah naik pokok bendi, tapi pokok bendi tak mau naik. Dia jadi kemetot. Dia jadi terbantut. Pokok bendi tadi ni jadi apa? Contoh tu orang tak tahu dah lah. Kemetot, dia jadi kemetot tak boleh naik. Tak hujan. Dan Allah turunkan hujan, Allah kesian kepada makhluk-makhluk yang lain.
Pokok dah ada, ya Allah kami dah tak mampu lagi nak tahan ni, ya Allah. Cacing pun dah tak boleh gerak dah, tanah jadi batu. Tanah jadi batu keras. Umpun-umpun, tahu umpun-umpun? Orang yang guna mancing tu, umpun-umpun tu dia hidup dalam tanah liat. Kalau tanah liat pun tak ada air, dia tak dilihat dah. Dia jadi batu. Jadi umpun-umpun dah tak boleh nak gerak dah. Tak boleh nak menjalani kehidupan dia. Maka Allah turunkan hujan bukan kepada manusia, Allah turun kepada makhluk-makhluk. Empangan kering. Dengan sebab siapa? Tangan manusia. Musibah tu dengan sebab tu kita baca surah Nisa pada ayat 70 apa? An-Nisa 79. Allah sebut wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa jua bencana menimpamu maka ia adalah daripada kesalahan dirimu. Diri kita lah manusia. Bencana yang Allah hantar tu atas kesalahan kita. Maka bahaya musibah tadi tu, kalau sahabat-sahabat kita yang cerita ke bertambah kan, sampai melarat-larat. Dia orang dalam keadaan bahaya. Sahabat-sahabat kita di mana lagi? Di Rohingya. Sahabat-sahabat kita di Selatan Thai. Sahabat-sahabat kita di Palestin. Sahabat-sahabat kita di Syria. Ini semua dalam keadaan bahaya. Sahabat kita di Afrika, semua dalam keadaan bahaya. Kita tidak diuji. Ujian. Alhamdulillah. Kalau dah diuji macam mana? Pergi letak pisau dekat leher anak kita sayangkan, ataupun letak pisau di bini kita tak ubah dengar, tak apa, sembelih beri kau RM1 kan? Letak pisau dekat leher anak kita, kata ni, kata hang Islam ke tak Islam? Kalau Islam ni aku sembelih anak. Okey langsung kita. Wallah takutnya macam tu. Tapi tengok sahabat-sahabat kita tu nak suruh kata la ilaha illa bashar. Dia pertahan tu Allah ahad. Pertahan. Pam kena dengan besi. Ahad. Pam tembok dekat leher ni. Bayangkan, tembok kaki. Mula tembok tu diseksa dulu. Kalau dia tembok mati tu senang habis. Tapi dia tembok kat kaki tu, pam kaki. Islam. La ilaha illa bashar. Qul. Kan kalau Syria dia panggil qaf tu jadi alif. Kata la ilaha illa bashar. Allah pam tembak ke sebelah ni. Allahu akbar. Diuji dengan bahaya. Kita tak diuji, alhamdulillah. Kalau diuji macam mana tuan-tuan? Wallahu a'lam. Moga Allah beri kekuatan kepada hati kita untuk mempertahankan akidah kita insya-Allah. Yang ketiga, ujian dan godaan bersifat tidak tetap, iaitulah kepayahan dan juga kesulitan. Kepayahan dan kesulitan. Ada ketika kita diuji dengan kepayahan dan kesulitan. Jangan lupa ada kita ride kan, kita konvoi, dia mendapat kesulitan yang Allah tentukan. Kawan saya pecah, motor pula rosak, macam-macam. Itu semua kesulitan yang dihadapi. Nak tengok ukhuwah yang ada tu boleh tak boleh, kuat tak kuat. Tu kalau siapa konvoi ni dia ada, kan dia rasa sedap tu lah kan. Kita rosak, kita kena kepayahan, kawan-kawan ada. Ataupun kalau kita macam mana nak balik kampung raya, tayar pula pecah, tengah hari pula, atas highway pula, buka bonet, tengok jack pula tak ada. Allah kan, jangan jadi jack pula tak ada. Itu okey kalau tayar pecah. Kalau enjin rosak tengah jalan, tak boleh nak start enjin. Anak kecil pula ada, tengah panas. Ada tak kesulitan dan kepayahan tadi? Macam mana jadi? Nak pergi berteduh di bawah pokok tu seberang parit tu, parit punya besar, takkan tak tahu parit highway kan besar. Itu kata kesulitan dan kepayahan. Macam dengan kita semua tahu apa yang perempuan tu, yang fan kelab tu apa, Murtad Pantai Timur kan, ada kan Murtad Pantai Timur tu. Dia ni dengar cerita Allah. Dia
Dia kena rogol. Dalam kena rogol tu, dia kata apa? Kenapa Allah tak tolong ketika mana aku nak dirogol? Lepas tu dia tanya, betul ke Allah ni ada? Allah ni ada ke? Allah wujud? Kalau Allah ada, kenapa Allah tak tolong aku? Dia buat begitu. Dia kata, kesulitan dan kepayahan Allah nak uji. Allah nak uji dalam berbagai-bagai bentuk. Sama ada kita kena kesulitan dan kepayahan itu, kita pun nak mempertikaikan Allah. Wallahualam. Sebab kita tengok masyarakat kita sekarang ni beriman kepada Allah dalam bersifat keajaiban. Sifat bila Allah tak beri, maka menyoal Allah pula. Menyoal Allah. Dia menjalankan perniagaan, lepas tu berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, Kau majukanlah perniagaan aku. Lagi dia doa, lagi rugi. Lagi doa, lagi rugi. Sampai bankrupt. Lepas tu, mula kata kalau nak apa, perlu apa, mohon pada Allah, mohon rugi. Macam mana? Ambil keputusan, tak mau dah, semayang pun tak mau dah, apa pun tak mau dah. Jumpa pula kawan pula satu hari juga. Jumpa kawan, kan? Kawan apa ke? Kawan Cina ke? Kawan apa Cina ke? Jumpa kawan Cina. Lu tengok orang Cina semua berniaga itu semua maju. Macam mana? Dah. Masuk agama kami. Dia pun duk ikut. Kan? Duk ikut kawan dia pergi tokong apa semua. Dan doa saya tokong. Minta kat tokong pula. Tengok maju pula perniagaan. Minta lagi maju. Dia kata manusia ni, dia beriman pada Allah, nak bersifat keajaiban dia. Allah tak bagi, tak mau. Ada dalam jenis masyarakat? Ada, berlapak. Dalam keadaan Allah ni tengah marah kepada kita ni, Allah tahan hujan daripada turun, Allah main jerubu. Nah, air di sungai-sungai semua kering, air di ampangan pun kering. Kapal terbang pula hilang. Ambil pula dah bomoh. Nampak? Nak bagi Allah marah lagi. Tuan-tuan. Jadi kepayahan dan kesulitan itu adalah merupakan ujian daripada Allah. Allah nak tengok kita. Boleh tak boleh kita ni nak test, nak uji kita. Boleh tak boleh. Lama dah hidup dalam nikmat, dalam kesenangan, segala macam nikmat, nak uji tengok seketika kesulitan dan kepayahan. Boleh tak boleh. Bukan lama pun. Setahun je pun. Lama Ustaz. Setahun. Habis yang dapat nikmat dekat 30 tahun macam mana? Allahu Akbar. Tu teringat kisah apa? Uwais Al-Qarni. Bisa dengar? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni seorang manusia yang bila dia berdoa tanpa hijab. Nabi pesan kepada Sayyidina Umar ni, kalau hang pergi ke Yaman, hang jumpa pemuda yang ada sopak sebesar duit siling 50 sen, hang minta dia doakan kepada hang. Nabi tak kata hang lah, saya cakap hang lah kan. Nabi kata kalau jumpa pemuda yang ada sopak, ni khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata di tangan, ada ulama kata di leher, ada ulama kata di bahu ni. Di bahu. Wais Al-Qarni. Nak cerita apa? Dia ni bukan asalnya, bukan sopak sebesar duit 50 sen tu. Dia sopak seluruh badan. Dia bila sopak seluruh badan, dia memalukan lah. Memalukan. Mak dia ni lumpuh. Anak pula dalam keadaan macam tu, maka malu dah kan anak macam tu. Orang duk kata apa ni sopak kan. Wan sopak kan macam-macam lah. Jadi itu dihina oleh masyarakat apa semua ni. Cuba tengok keadaan Uwais ni tengok. Mak dia nak pergi Mekah. Uwais, cerita Uwais ni kan. Mak dia nak pergi Mekah, mak dia ni lumpuh. Dah lumpuh, susah pula nak pergi haji. Macam mana? Nak pergi buat haji macam mana? Kita ni orang miskin mak.
kita tak ada kenderaan. Macam mana nak pergi buat haji, mak? Tak, mak teringin sangat, weh. Mak teringin sangat nak pergi. Mungkin mak tak boleh hidup sampai tahun depan. Macam mana, weh? Kenapa? Mak teringin sangat, weh. Mak tahu kita duit tak ada. Kita orang miskin, tapi mak teringin sangat. Maka weh pun tengok simpanan ada sikit, tak banyak, sikit. Dia pergi beli anak lembu, weh ni. Pergi beli anak lembu. Jadi bila beli anak lembu, dia balik ke rumah, dia buat kandang atas bukit. Buat kandang lembu ni, anak lembu ni tadi atas bukit. Sudah sepah pula dah, kan? Bila duduk atas bukit, anak lembu nak naik tak boleh. Maka dia tanggung. Dia naik, dia dukung anak lembu tadi ni, naik simpan dalam kandang. Besok pagi anak lembu ni nak makan, dia buat turun pula. Tu exercise. Dia exercise. Begitulah, kan? Begitulah. Setiap hari, malamnya, maghrib, petangnya, angkat anak lembu ni dukung pula apa? Kendong kan? Kami dah panggil dukung. Boleh kan? Kendong naik. Betul lah. Petang bawa naik, pagi bawa turun. Petang bawa naik, pagi bawa turun. Daripada anak lembu ni 8 kilo dah jadi 80 kilo. Malah anak lembu takkan tak besar lah kan. 80 kilo pun dia bawa tanggung juga. Bila dah sampai 80 kilo pun dia bawa naik turun sambal je. Kita boleh ni boleh. Haji pun dah dekat. Maka dia pun jual lembu. Lembu tadi jual. Nampak? Jual lembu tadi, grade tadi ni dia beli bekalan untuk bawa pergi ke Mekah nak buat haji. Makanan atau bekalan makanan dalam perjalanan ni, bila dia beli dia ikat di pinggang dia. Dia ikat di pinggang dia, dia angkat mak dia dukung. Selapa lah, tadi dah dukung lembu 80 kilo. Dia angkat mak dia, lalu jalan kaki daripada Yaman pergi ke Mekah. Bayangkan. Uwais Al-Qarni ni tokoh seorang anak yang berjasa kepada ibu dia. Kita tak war-warkan ataupun kita tak cerita kepada anak kita tokoh-tokoh yang hebat. Kita cerita apa Atromen, kan? SpongeBob, kita macam Shinchan. Anak kita tu kita nampak tu. Tokoh-tokoh ni tak ada. Sebab kita pun tak tahu. Dalam kepala kita ni tak ada langsung kisah tokoh yang kita duk baca. Dan kita duk baca, kapal terbang hilang dah 13 hari dah. Rakyat tak fikir yang lain ni. Rakyat fikir kapal terbang hilang hari-hari. Betul ya? Dan lupa lah. Barang naik pun lupa, anak Ibrahim pun lupa, semua lupa. Tumpu dekat kapal terbang. Dia tak ada. Minyak naik pun tak kisah, hujan tak turun pun tak kisah. Kan? Duk kira kapal terbang. Ini tokoh manusia, tokoh anak yang amat berjasa kepada mak dia. Dia dukung sampai ke Mekah, buat haji apa semua, habis buat haji, lepas tu dukung balik, kendong balik maknya, balik ke Yaman. Bila sampai di rumah ni, mak dia kata, Uwais, masa di Mekah, masa kita buat haji depan Kaabah dulu, hang doa apa, Uwais? Dia kata apa? Aku doakan kesihatan ibu dan aku doakan panjang umur ibu. Itu je, Uwais. Ya, itu je hari-hari aku doa. Nampak? Dia tak doa untuk dia. Dia tak doa untuk dia. Dia doa untuk mak dia. Mak dia kata, kenapa kamu tidak doakan supaya Allah sembuhkan penyakit kamu, Uwais? Aku malu nak minta doa dengan Allah sebab Allah yang bagi. Allah yang bagi, aku terima. Dia kata betul. Wahai, doalah pada Allah supaya sembuhkanlah penyakit sopak. Aku malu ya ibu, dia kata. Ini arahan ibu, wahai. Ini arahan ibu. Mak dia kata apa? Ini arahan ni. Doa. Maka wahai pun doa. Ya Allah, ya Tuhanku,
kau sembuhkanlah. Ataupun ya Allah Tuhanku, ini adalah permintaan ibuku, kau sembuhkanlah penyakit sopok aku ni, dan hang tinggal sikit sopok. Kan? Dia kata hang tinggal sikit sopok tu, jangan bagi hilang semua. Bagi hilang, hilang tapi tinggal sikit. Tu yang tinggal 50 sen tu. Yang tu je dia minta. Kita hak doa tak mustajab, tak berapa nak mustajab ni, macam-macam minta. Mesti semata belalang, lamur, macam-macam minta. Yang kita doa tak berapa nak mustajab ni kan, mustajab juga, tapi kurang mustajab ni. Puas ni doa dia mustajab. Maka sembuh penyakit sopok dia, tinggallah duit, masa besar duit shilling 50 sen. Itu Sayyidina Umar, memang Sayyidina Umar ditakdirkan Allah berjumpa dengan Uwais. Berjumpa dengan Uwais, maka Sayyidina Umar minta Uwais doakan dia. Bukan Sayyidina Umar yang doakan dia, Uwais tu yang doakan. Sebab Nabi pesan lah, Nabi pesan, Umar, kalau pergi Yaman, kamu jumpa seorang pemuda, Nabi tak sebut nama, Nabi sebut tak sebut? Allah Ta'ala tak ingat, Nabi sebut tak? Sebut kan? Nabi sebut nama. Nabi sebut nama Uwais Al-Qarni. Dan dia ni, tanda nak kenal Uwais Al-Qarni ni, dia ada sopok sebesar duit 50 sen. Maka memang Sayyidina Umar jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Maka itu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kemuliaan kepada mereka, Allah aturkan benda yang baik kepada mereka. Sama dengan kita. Kalau Allah nak kemuliaan kepada kita, Allah beri kita ni faham tentang agama. Itu kemuliaan. Yang keempat, yang terakhir, ujian dan godaan bentuk tidak tetap, ialah takdir. Kan? Takdir ni, pokok takdir apa-apa je lah. Kalau Allah takdirkan kita ni tua, Allah takdirkan kita tua, kan ada yang tak reda tua, nak muda juga. Ini takdir ini sekarang ni kita telah ditakdirkan Allah dah tua. Ada yang tak reda, tak, saya nak muda. kena menerima benda tu. Tua ni tak boleh nak ubah. Memang tua. Ubahlah, memang muka hang jadi cekam pun, tapi umur hang tetap tua. Tetap tua. Sakit sana, sakit sini. Betul tu. Dan apa saja takdir pun, kita ni takdir tak dapat anak, takdir juga. Kan? Marah. Suami marah isteri, dah lah hang ni tak boleh beranak, tak boleh tambah zuriat kat aku. Kan marah bini dah. Itu bukan kerja dia. Kerja bini kan tu? Bukan kerja bini. Ingat, itu takdir Allah. Itu takdir Allah. Ni duk marah bini, balik je buat muka Hitler. Korong. Muka Hitler tak tahu saya tak buat kan. Dengan kawan-kawan di kedai kopi ni senyum, cik kakak pun bagus. Kan dia dah, kalau kawan telefon ni, hang duduk mana? Aku duduk dari surau ni. Ni, ustaz dalam dia ni. Ni aku tunggu di kedai. Okey, saya kopi. Saya kopi. Itu member telefon. Kalau bini telefon, Assalamualaikum bang. Dah bang. Dia dah. Nanti aku dah lain. Dah bang. Abang, pergi bini masuk. Lah, masak sendiri lah besok. Dengan bini. Kalau kawan ni, hang duduk mana? Aku duduk di Perak ni. Tak payah dong. Tak hal langsung. Kalau bini minta, nanti tu lain kan. Tu kata suami. Marah, tambah, bini tak boleh beranak pula. Lagi marah kat bini. Tak cakap apa semua. Itu takdir tak dapat anak. Allah takdir dapat anak pula. Dapat anak pula tak sempurna. Sama juga. Ni semua keturunan hang ni. Kan. Salah bini pula keturunan. Pula dah. Nampak tak? Jadi tuan-tuan muslimat itu semua takdir. Ingat datangnya daripada Allah. Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Maka insya-Allah ujian-ujian tu kita dah nampak. Sebab tu Imam Ghazali dia sebut di awal-awal kitab, dalam kitab tasawuf Minhajul Abidin tu, di awal-awal sekali, bab yang pertama sekali. Nak bagi kita kenal dulu bentuk-bentuk ujian, mudah dah. Dalam kehidupan kita dah mudah, kita dah tahu bentuk ujian.
Mudahlah. Tapi kena ingat, ada juga golongan yang telah dibagi tahu pun ni ujian ni, gagal juga. Ada tak? Ada banyak dalam kisah Al-Quran. Allah rakam banyak orang yang telah dibagi tahu tentang ni ada ujian ni, tentang kisah Talut dan Jalut kan, Talut dan tentera dia. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Satu hari ni apabila Talut dan tentera dia nak bergerak untuk pergi menyerang Jalut, Talut kata kepada tentera dia, ni hari ni Allah nak uji kita dengan sebatang sungai. Talut beritahu dekat tentera dia, faman syariba minhu falaysa minni. Talut kata, barang siapa yang minum air sungai itu, dia bukan di kalangan aku. Sana. Maknanya jangan minum. Allah nak uji kita, jangan minum. Pesan dah tu untuk ujian tu. Sampai terjun juga minum habis. Tapi Allah ni taklah zalim bila kata jangan minum. Faman syariba minhu falaysa minni, bukan langsung tak boleh minum, tak boleh juga. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man yartarafahu fatan biyadi. Boleh minum, cumanya boleh minum tu hanya dengan secedok tangan. Dalam ni cedok tangan, ya tu. Kata Allah bagi juga minum. Tapi kalau lebih daripada satu cedok ni, satu cedokkan dalam tangan ni, bukan gayung banyak. Ni tangan. Biyadi, dengan tangan. Yang tu je boleh. Kalau lebih pada tu, ayat yang tadi, faman syariba minhu falaysa minni. Kata dia bukan di kalangan Talut ni dia orang yang dipilih oleh Allah memimpin tentera untuk menyerang Jalut. Kisah ni berlaku dalam zaman Nabi Samuel. Sedang Nabi Samuel yang dalam zaman tu Nabi Daud pada ketika itu masih budak dalam lingkungan, ada ulama kata 8 tahun, ada ulama kata 9 tahun, dan ada kata 12 tahun dalam lingkungan tu Nabi Daud. Dan yang membunuh Jalut, pemimpin yang zalim tu, falamma wa qatala Daud Jalut wa atahu Allah sebut dalam Quran. Yang membunuh Jalut tu ialah Daud. Waktu tu Nabi Daud belum Nabi Daud masih budak tu. Yang membunuh Jalut ialah Daud. Tu Allah kita nak cerita kata, walaupun telah dibagi tahu kata ujian ni jangan minum juga. Kan ada. Jadi kita tak termasuk dalam golongan yang telah diberi peringatan tentang ujian ni, dan dah bagi tahu kepada kita ujian, maka buat dengan sebaik mungkin supaya kita tidak tewas dalam ujian dalam kehidupan kita, insya-Allah. Ada berapa ni? Habis ya? Dah utia. Bila cukup dah utia. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan? Saya dah reka tadi nak baca buku ni, tak baca-baca. Saya nak sebut 10 jenis orang Islam yang kejam, tapi tak baca-baca 10. Pertemuan kita akan datang insya-Allah. Dia cakap benda lain. Buat channel lain, tayangan nama-nama. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga Allah berikan kepada kita kefahaman dan Allah berikan kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita faham, insya-Allah. Kalau faham tak beramal pun tak guna. Jadi kita mohon pada Allah bagi kita faham, dan juga mohon pada Allah supaya Allah berikan keringanan tubuh badan kita untuk melaksanakan apa yang kita faham, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu semua datang daripada kekurangan, kejahilan yang ada dalam diri saya. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf pada tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian. Moga-moga kita menjadi manusia yang berusaha ke arah meningkatkan diri ke arah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه ختم المرسلين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kami yang benar itulah benar, berikanlah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil, yang jahat itu adalah jahat, dan hindarkanlah kami daripada melaksanakannya. Allahumma zidna ilma, ya Allah, Kau tambahkanlah ilmu kepada kami, warzuqna fahma, dan berikanlah kami kefahaman akannya. Allahumma nawwirna binuri ilmi, ya Allah, Kau cahayakanlah kami dengan cahaya ilmu, wa ab'idna nisyan, jauhkanlah kami daripada sifat lupa. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah, Kau berikanlah kami kefahaman seperti mana kefahaman para nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.